di mana Nabi SAW bertakbir bersama-sama dengan setiap kali dia melontar anak batu itu dengan hasal khazaf. Hasal khazaf ni anak batu yang budak buat bedah. Budak-budak kecil buat bedah. Jadi mengikut ulama-ulama yang disebut ni besar kaca putih. Besar kaca putih tu anak batu atau kaca pis. Besar tu. Dia melontar daripada batnil wadi, daripada lembah, daripada perut lembah itu, melontar daripada situ. Di sini ada beberapa masalah pula, iaitu sunnah bagi orang hajinya bila dia berangkat daripada Muzdalifah, bila sampai ke Mina, dia kena mulakan dengan jamrah aqabah atau jamrah kubra tadi, dan dia tidak lakukan apa-apa sebelum melontar itu. Itu seperkara. Yang kedua, melontar ini dengan 7 biji anak batu, yang mana kadarnya sebesar tadilah, lebih kurangnya tidak lebih besar dan tidak lebih kecil daripada itu. Kalau salah besar sikit, kecil sikit pun tak kisahlah, tu lebih kurang lah. Kalau ada lebih besar sikit, kurang, kecil sikit, madai juga, asalkan ia batu. Mengikut mazhab Syafi'i, asalkan ia batu, dan tidak harus di sisi Syafi'i dan Jumhur melontar dengan batu jelok misalnya, ataupun zirnih, emas, perak. Tak boleh. Orang tidak panggil batu yang maklum sebagai batu, tak boleh lah. Kalau air tak boleh. Tetapi Imam Abu Hanifah kata boleh berlaku, asalkan ketul lagu tu dan ia berasal daripada tanah, duduk dalam tanah, tak apa berlaku. Emas, perak, kau ikutlah, gapo pun, asalkan bahan daripada tanah. Ini mengikut pendapat dia. Serupa dengan masalah tayamum jugalah. Serupa dengan masalah tayamum, Imam Syafi'i kata kena tanah. Tanah tu pula tanah yang subur, yang boleh menumbuhkan. Tanah pasir serupa, tanah berih, ataupun tanah apa ni, patah, tepi patah tu, pasir tu tak boleh, sebab ia tidak menumbuhkan. Dia pegang dengan hal tu. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Sa'id itu maksudnya begitu, dia faham begitu. Tapi Imam Abu Hanifah kata tidak. Setiap muka bumi, mana muka bumi, orang panggil bumi, termasuk dalam bumi, boleh berlaku. Nak tayammum boleh berlaku, debu ke apa, asalkan daripada bumi. Supaya juga di sini mereka itu lebih luas sikit dari segi penggunaan. Dan hak sunatnya takbir setiap kali melontar anak batu saat ni. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, wajib tafriq, yang ni memisahkan di antara anak-anak batu. Tak boleh pekong secekak sekali 7 butir itu, tak boleh. Kena suku-suku, kena suku-suku. Kalau kalau pekong 7 sekali tak dikira, jadi kira sah. Di sisi kebanyakan ulamanya begitulah. Sebab apa ulama ni faham? Yukabbiru ma'a kulli hasatin. Dia bertakbir bersama dengan setiap anak batu. Setiap tu maknanya suku-suku, bukan sekaligus. Daripada situlah dia faham. Kemudian cara inilah yang kita kena ikut. Sebab apa? Nabi SAW sebagai mana dia kata untuk sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dia kata juga, khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada aku ibadat haji kamu, cara ibadat haji. Sembahyang, tengok belah mana aku sembahyang. Sahabat-sahabat lah tengoklah, dia lah royak pada kita pula hadis-hadis ni. Adapun haji pun begitu juga, khudhu anni manasikakum. Seterusnya sunnah lagi, iaitu orang yang nak melontar tu, dia melontar daripada batnil wadi, daripada tengah lembah tu. Kedudukannya mana sekira-kira Mina, Arafat dan Muzdalifah tu berada di sebelah kanannya. Kedudukan lagu tu, Mina, Arafat dan Muzdalifah berada di sebelah kanannya, Mekah di sebelah kirinya. Ni kok dia hadap nak pekong. Kedudukannya lagu tu lah.
Inilah yang sahih, yang tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Walau bagaimanapun, kalau dia pekung kok mana-mana pun, tidak lagu saat ni pun boleh belaka. Sah. Cuma raya hak sunnah, hak molek, hak lebih molek. Orang panggil melontar kak. Kalau melontar dengan batu kok mana-mana, lagu mana-mana pun sah belaka. Cuma cara melontar itu, begitu juga kedudukan tu. Itu ya. Nak cerita di sini. Seterusnya hukum melontar itu, hak masyru'nya yang disyariatkan ialah pada hari nahar, hari yang ke-10, iaitu melontar jamrah aqabah, tidak melontar yang lain, dengan ijma' orang-orang Islam. Hak itu saja melontar. Dan ini melontar ini termasuk dalam ibadat haji bi ijma'ihim, dengan ijma' mereka. Dia haji ni kebanyakan, sebab tu betul dah orang tua kita kata buat kerja haji, sebab semuanya kerja. Tak baca agama satu pun tak apa, tak baca, tak ada doa, tak ada, katakanlah tak ada baca agama satu, pakai buat pergi sini ikut orang ramai. Kerja haji dia kata. Dia tidak kata bacaan haji, tak, kerja haji. Bacaan itu hak fadilat saja, hak kelebihan saja. Dari segi amalan asas dia yang merupakan rukun dia tu, kebanyakan yang boleh katakan umumnya merupakan perbuatan kerja, orang panggil kerja. Ini nusuk dengan ijma' ulama. Tetapi ibadah haji itu betul lah, ibadah haji ni dia mengandungi hak rukun, hak wajib, hak sunnah. Itu ibadat belaka, orang panggil nusuk belaka. Jadi khilaf pula, melontar ni wajib kah, tidak rukun kah, lah ke mana? Jadi mengikut mazhab Syafi'inya tidak rukun, ia termasuk dalam wajibatul haj, wajib haji. Kalau seseorang itu meninggalkan melontar ini sehingga lepas hari-hari melontar ini kita akan jumpa banyak lagi bab-bab akan datang ni. Ini hadis hak kita kata pokok, hadis hak asas dalam bab. Lepas tu bab akan datang ni dia macam ulangan semula secara berasingan. Hak ni saja dia pecah pula akan datang. Sini pun banyak dah sebenarnya. Tapi tiap-tiap bab ni, bahagian melontar, bahagian ni ada suku pula akan datang. Kalau dia tak ada sehingga habis hari-hari melontar tu, dosa, kena bayar dam. Tapi hajinya sah. Begitulah kedudukan amalan ataupun perbuatan yang bukan merupakan rukun atau merupakan wajib haji. Lagu itulah. Tapi Imam Malik kata tak sah hajinya. Itu pula, tak sah hajinya. Wajib dia kena melontar dengan 7 butir anak batu. Kalau tinggal satu saja tak melontar, tak memadai, hak 6 tu tak jadi. Kena cukup betul. Ni mengikut Imam Malik ni. Orang lain pun kata begitu juga, cumanya tidaklah siapa tak sah. Begitulah. Thumma sarafa ila an-nahar fadahara 63 biyadihi. Kemudian Nabi SAW pun pergi nak sembelih binatang-binatang kurban dia. Ini panjang pula, dan kita pun tidak nak ceritalah di sini. Dari segi hikmah melontar tu apa dia maksud, memang tinggi lah. Setiap amalan ni gerak-geri ni, perbuatan ni ada hikmah yang tinggi. Tinggi hikmahnya. Hal tu kita tidak nak bincang sini. Nak ayat dari segi hukum yang ada dulu. Lepas tu insya-Allah kalau ada kesempatan kita tengok, kita sebut semula lah dari segi hikmah dia. Di sini setakat ni nak ayat dari segi hukum. Lepas pada tu siapa di sini pergi nak sebelah binatang ni, sebelah 63 ekor unta sendiri dengan tangan dia. Maknanya Nabi ni gagah, hebat orangnya, kuat, umur 63 tahun, ataupun 62 lah kita kata, dekat-dekat 63, boleh sembelih 63. Isyarat kepada umur dia juga tu, isyarat kepada umur dia juga. Hak dia buat tu tidak saja seseorangnya setiap tahun ada pengorbanannya,
seseolahnya. Kita tidak nak sebut cara kau hikmat ni, nak ayat ni dulu. Lepas pada tu hak baki lagi cukup 100, dia suruh Sayyidina Ali sembelih. Cukup 100. Dan mengongsikan dengan dia mengongsikan Sayyidina Ali dalam hadiunya. Kongsikan situ dari segi menyembelih tu. Dari segi menyembelih tu. Bukan dari segi kongsi lagu mana. Dia bui Sayyidina Ali tu sembelih. Unta-untanya baki lagi. Ini menunjukkan tempat sembelih tu adalah tempat yang tertentu di Mina. Situlah sembelihnya, semolek-moleknya, ataupun pada tanah haram, di mana-mana tempat saja boleh juga. Dalam hadis ini setakat ni kita dapat faham juga istihbab memperbanyakkan hadiu binatang kurban. Hadiu Nabi SAW pada tahun itu ialah 100 ekor. Dalam hadis ni juga menunjukkan bahawa elok orang yang bawa binatang hadiu itu dia kurbankan sendiri, dia sembelih sendiri, sembelih sendiri. Itu hak boleh. Wa jawazul istinabah fi, walau bagaimanapun boleh juga kalau kita nak suruh orang lain, wakilkan orang lain buat, boleh juga. Tapi hak lebih moleknya buat sendiri. Jawaz, keharusan minta orang lain, minta tolong orang lain, wakilkan kepada orang lain, itu ijma' ulama. Semua ulama sepakat mengatakan boleh, harus, boleh kita buat begitu. Sekiranya naib kita tu, orang yang kita wakilkan itu adalah orang Islam. Tetapi mengikut mazhab Syafi'i, kalau naib tu orang yang diwakilkan itu kafir kitabi pun boleh juga. Cuma syaratnya tuan punya binatang kurban tu dia kena niat lah. Kena niat pada ketika bui kepada kafir kitabi sani untuk sembelih. Boleh. Begitulah seterusnya. Lepas tu Nabi SAW pun suruh masaklah dalam satu periuk, campur semua, campur sikit-sikit, dan dia ambil minum, eruk kuah dia. Jadi hak sunnahnya maknanya orang kurban tu dia ambil juga sikit makan untuk dia. Dah 100 tu takkan nak makan berapa, 100 ambil sini sikit pening pala makan, daging banyak sangat. Jadi caranya lagu mana? Dia buat dalam satu bekas, ambil kuah dia minum, eruk. Itu caranya. Mana dia telah merasai semua binatang kurban itu dengan cara begitu. Setakat itulah. Thumma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, sikit lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun naik kenderaan dia. Pergilah. Pergi fa'afadha ila al-bait, kemudian dia pun pergi kepada Baitullah. Di sana dia bersembahyang zuhur dan pergi kepada Bani Abdul Muttalib. Panjang lagi, nak berhenti sekat tu dulu lah. Berhenti sekat tu. Sebab panjang lagi bab ni, walaupun hadis ni nak habis dah, tapi nak habis pun ada beberapa masalah lagi di situ. Kita berhenti sekat tu lah dulu malam ni. Allah